Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sakinah binti Ibrahim dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kota Baru, Malaysia. Paper saya bertajuk Hubungan Pencapaian Akademik Pelajar dengan Tahap Kebolehcapaian Internet semasa pembelajaran atas talian di Politeknik Kota Baru. Pengenalan. Tempoh pandemik yang berpanjangan ini menyebabkan pihak kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengawal penularan wabak COVID-19. PKP ini menyebabkan semua sektor perkhidmatan awam termasuklah sektor pendidikan terpaksa ditutup secara keseluruhannya. Menyedari keperluan terhadap kelangsungan pengajaran dan pembelajaran, maka sistem pembelajaran atas talian menjadi norma baharu menggantikan sistem pembelajaran secara bersemuka. Namun, kelangsungan dan kelancaran pembelajaran atas talian adalah bergantung sepenuhnya kepada kelajuan internet dan kebolehcapaian internet. Pelbagai platform yang digunakan oleh para pengajar dan pelajar untuk memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran yang boleh diakses walau di mana berada sekalipun selagi ada kemudahan internet. Penyataan masalah. Kebanyakan pelajar Politeknik Kota Baru datang dari pelbagai variasi kediaman sama ada di luar bandar, di bandar ataupun dari pendalaman. Semasa tempoh PKP, para pelajar yang tinggal di asrama dan di rumah sewa diarah pulang ke tempat kediaman masing-masing. Tetapi, pelajar perlu meneruskan pembelajaran mereka melalui pembelajaran atas talian. Sesetengah kawasan tempat kediaman pelajar ada yang mendapat capaian internet dengan baik. Namun begitu, ada juga kawasan kediaman pelajar yang sering mengalami masalah seperti capaian internet yang perlahan, gangguan atau kelemahan capaian internet dan kadang-kadang tiada langsung liputan internet. Di kawasan yang tiada liputan internet menyebabkan para pelajar terpaksa keluar dari kawasan tersebut dan perlu ke kawasan yang mendapat capaian liputan internet bagi mengikuti pembelajaran atas talian. Situasi kebolehcapaian internet mendatangkan masalah kepada pensyarah dan pelajar seperti keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran serta kesan terhadap pencapaian akademik pelajar. Persoalan kajian. Semasa menjalankan kajian ini, timbul dua persoalan yang berkaitan dengan sistem pengajaran dan pembelajaran atas talian, iaitu adakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran itu bergantung sepenuhnya kepada kebolehcapaian internet? Dan adakah kebolehcapaian internet boleh mempengaruhi hasil keputusan pencapaian penilaian akademik pelajar? Objektif kajian. Di antara objektif kajian adalah untuk mengenal pasti hubungan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pelajar PKB dengan kebolehcapaian internet dan untuk mengenal pasti hubungan pencapaian akademik pelajar PKB dengan kebolehcapaian internet. Kepentingan kajian. Kajian ini dapat memberi maklumat kepada pensyarah dan pihak PKB bagi mengenal pasti sejauh mana hubungan antara kebolehcapaian internet dengan pencapaian akademik pelajar PKB. Di samping itu juga, kajian ini dapat membantu para pensyarah dan pelajar untuk mengenal pasti platform digital yang mana lebih bersesuaian dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Kajian literature. Menurut Abdul Kadir 2016 menyatakan pembelajaran atas talian merupakan suatu kaedah pembelajaran secara elektronik dan digital di mana guru dan pelajar tidak memerlukan komunikasi secara bersemuka. Jurnal 2017 pula menyatakan teknologi ICT telah mewujudkan pelbagai medium komunikasi yang membolehkan maklumat-maklumat dapat disalurkan dengan lebih pantas dan menjadikan proses pembelajaran berkesan. Manakala menurut Harlina, Zubaidah dan Aini 2019, mereka menyatakan pembelajaran secara atas talian adalah
interaksi dua hala antara pelajar dengan sistem dalam pembelajaran dengan menggunakan bantuan komputer. Okey, menurut Faridah dan Afham 2019 pula, kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian merupakan medium internet yang menggunakan kaedah pembelajaran secara aktif di luar bilik darjah. Okey, kemudian ahli M2008 menyatakan bahawa pembelajaran atas talian adalah melibatkan penggunaan internet untuk mengakses bahan pembelajaran dan proses interaksi antara pensyarah dengan pelajar, interaksi pelajar dengan rakan mereka dan juga interaksi mereka dengan bahan pembelajaran. Okey, dengan terlaksananya kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian, maka adalah wajar ada kajian khusus untuk mengetahui sejauh mana hubungan keberkesanan kebolehcapaian internet dengan prestasi pencapaian akademik pelajar. Okey, metodologi kajian. Okey, kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang melibatkan 150 orang pelajar. Kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu reka bentuk kajian, sampel kajian dan instrumen kajian. Bagi reka bentuk kajian, kajian berbentuk deskriptif digunakan bagi menerangkan keadaan atau hubungan antara pemboleh ubah dengan mendapatkan data pencapaian pelajar dengan pelaksanaan sistem pembelajaran di atas talian. Okey, untuk sampel kajian pula, sampel dipilih secara rawat yang terdiri daripada 150 pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Kemudian data yang dikumpul, direkod dan dianalisakan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 12 bagi mendapatkan skor min mengikut item dalam instrumen. Manakala untuk instrumen kajian, borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan data atau maklumat daripada responden. Borang soal selidik ini diedarkan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Borang soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A adalah maklumat demografi responden, bahagian B berkaitan dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atas talian, bahagian C berkaitan dengan pencapaian penilaian pelajar secara pembelajaran atas talian. Hasil dari kajian rintis memperolehi nilai Alpha Cronbach 0.96 yang membuktikan instrumen kajian ini adalah amat baik dan bersesuaian untuk digunakan. Okey, dapatan analisa. Dapatan dari hasil kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung sepenuhnya kepada kebolehcapaian internet adalah sederhana iaitu 3.36. Manakala pencapaian pelajar bergantung kepada kebolehcapaian internet pula adalah tinggi iaitu 3.74 seperti dalam tabel di atas. Okey, untuk ujian ANAWA pula menunjukkan aras nilai signifikan ialah 0.025 yang menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kebolehcapaian internet. Okey, kemudian untuk analisa melalui korelasi Pearson mendapati bahawa nilai korelasi adalah 0.825 yang menunjukkan bahawa perhubungan antara pencapaian pelajar dengan kebolehcapaian internet adalah tinggi. Last sekali kesimpulan. Okey, jadi secara keseluruhan kajian ini telah membuktikan bahawa keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran adalah sederhana sahaja kebergantungan kepada kebolehcapaian internet kerana para pelajar boleh mendapatkan pelbagai akses untuk modul melalui pembacaan dan rujukan melalui modul-modul dan buku-buku yang berkaitan. Walau bagaimanapun, kajian ini jelas menunjukkan bahawa pencapaian pelajar bergantung kepada kebolehcapaian internet adalah tinggi. Kekurangan capaian internet atau kelemahan penerimaan internet boleh mengganggu keseluruhan sistem pengajaran dan pembelajaran secara atas talian.
Okey, sekian sahaja dari saya, Sakinah binti Ibrahim, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.